Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan berikan sedikit panduan kepada semua JUD, Jurulatih Utama Daerah, untuk membuat sedikit analisa. Analisa ni adalah analisa offline, yang mana tapak ini kita gunakan pada tahun 2018-2019. Baik, ini adalah tapak analisis offline yang hanya kita akan gunakan sebagai panduan ataupun kita sebagai checklist kita untuk kita cek semula data-data yang dihantar daripada sekolah. Sekolah-sekolah PDS dah isi, kita dah kumpulkan, kita boleh cek semula untuk elakkan ada sekolah yang menghantar data yang salah, untuk mengelakkan sekolah yang menghantar data yang belum lengkap diisi. Maksud dia nanti analisa dia akan jadi analisis ataupun pencapaian sekolah dia akan jadi menurun. Okey, baik, Ustaz Ustazah, saya tunjukkan di sini yang pertama setelah siap diisi menggunakan sistem e-pelaporan 2023, sama ada versi 32 bit ataupun 64 bit seperti mana yang sebelum ini yang saya tunjukkan dalam sesi tutorial. Baik, uh, sekolah sudah siap isi dan akan hantar kepada pihak JUD lah untuk semak. Jadi dengan tempoh masa yang ada sekarang ini, kita ada lebih kurang hampir 1 minggu ataupun kurang 1 minggu, tapi kita masih ada masa untuk semak data-data setiap sekolah. Tujuan utama kita nak semak ini adalah untuk melihat pencapaian analisis setiap sekolah. Okey. Baik, ini saya tunjuk, ini adalah sistem e-pelaporan yang sudah siap diisi. PPI Jekof. Okey. Untuk buat analisis ini, untuk kita cek satu-satu sekolah, hanya satu sekolah sahaja yang boleh ada, data satu sekolah sahaja yang boleh ada dalam dalam sistem e-pelaporan kita semasa kita nak buat analisis. Untuk dapatkan analisis itulah, maksud dia jangan kita gabung 2-3 sekolah punya data, lepas tu kita janakan analisis. Sebenarnya boleh, tapi saya risau dia akan bercampur. Baik, macam ini kita pastikan bilangan sekolah dalam sistem adalah 1. Ini bilangan murid yang ada dalam sistem untuk kita nilai. Ini contohnya sekolah saya. Okey, sekolah saya. Jadi setelah siap diisi, kita dah tahu macam mana kita nak cek daripada sistem ni. Kita boleh tengok di semasa di bahagian setiap ini dia punya pengisian okey, semua okey. Okey, yang keduanya kita boleh tengok daripada export data. Okey, bila dia boleh export data ni, maksud dia data dia tiada ralat lah. Okey, jadi selesai bahagian pengisian. Sekarang kita nak buat step untuk buat analisis offline. Okey, ada beberapa JUD yang minta dengan saya, jadi saya sediakan. Bukan saya sediakan lah, saya gunakan semula. Okey, tapak analisis offline 2019 untuk panduan JUD melihat analisis sekolah. Okey, sebab selepas pada penggunaan offline ini, pihak JUK hanya sediakan analisis secara online, yang mana bila kita dah upload baru kita tampak dia punya pencapaian. Jadi ada sekolah yang dia tersalah, lepas tu dia tak boleh nak perbetulkan lagi. Jadi ini sebagai tempoh untuk kita membaiki data kalau ada kesilapan lah. Okey. Tapi untuk tugasan ini bukan wajib, bukan saya satu arahan yang wajib, tapi ini adalah arahan pilihan untuk penambahbaikan. Dan juga sebab kita masih ada masa lah, kita masih ada masa untuk membaiki. Okey, setelah kita dah siap, dah satu sekolah ini, okey, maksud dia dalam satu laptop ni kita ada satu sekolah ni, data dia dah siap, dah diisi, barulah kita buat step membuat analisis. Baik, Ustaz Ustazah, kita tutup. Okey, saya akan bekalkan satu folder, nama dia analisa. Folder ini, dalam folder ini, kalau Ustaz Ustazah tengok, dalam folder ini ada 3 file BPI Data Excel version 9.5. Okey,
ini adalah tapak untuk pindahkan data, dan yang kedua ada panduan untuk buat analisis offline ini dalam bentuk PDF, dan yang ketiga adalah rumusan. Ini tapak analisis versi 10.8, okey, yang kita gunakan pada tahun 2019. Okey, baik. Uh, Satu folder ini sepatutnya, okey, ada 3 fail tadi, dan nama folder ini adalah analisa. Ini ejaan dia, dan dia tak boleh ada tambahan apa-apa, kerana file directory nanti dia akan baca nama folder analisa. Tolong jangan ubah ini. Okey, yang kedua, selepas kita dah dapat, saya dah ada folder ini, kita masukkan folder ini ke dalam folder BPI data. Okey, kita ada folder BPI kita. Dalam folder BPI sebelum ini, okey, dalam folder BPI kita ini, sebelum ini hanya ada 4 fail ni lah. Kalau yang baru install, dia akan ada 4 fail ini sahaja. Okey. Baik, ini semua BPI data ni adalah simpanan data e-pelaporan kita. Okey, ini adalah patch data yang memang sudah auto dalam kita punya sistem kali ni. Okey, baik. Jadi kita masukkan folder analisa tadi. Okey, kita masukkan. Bolehlah copy ataupun kita nak drag masuk je pun boleh, tak ada masalah. Move to BPI. Okey, maksud dia kita masukkan folder analisa tadi dalam folder BPI. Okey, sekarang analisa ni ada dalam folder BPI. Pastikan dia berada dalam folder BPI ya. Jangan dia berada di luar ataupun di dalam mana-mana folder, kerana nanti dia akan mengganggu directory untuk sambungan analisis nanti. Baik. Sekarang saya besarkan sikit lah. Okey. Okey, kita ada 3 folder ini, 3 file ini dalam folder analisa. Okey, step seterusnya adalah kita pindahkan data. Kita klik BPI data Excel. Okey, BPI data Excel, ini format Excel format Access. Okey, format Access. Fungsi dia adalah memindahkan data Oktober yang kita dah isi di dalam tapak e-pelaporan tadi, e-pelaporan Oktober. Okey, klik proses data Oktober. Hanya mengambil masa lebih kurang 1 second, 1 saat sahaja, selesai. Ini juga bergantung dengan tahap kelajuan laptop lah ataupun tahap kelajuan komputer masing-masing. Okey, selesai. Kita tutup. Okey. Baik, dia sudah proses data, dia sudah ambil data daripada BPI data ataupun tapak e-pelaporan kita dan pindahkan masuk ke sini, dan kita akan buat next step yang ketiga, okey, iaitu tapak analisis. Ini rumusan analisa Jacob Oktober. Okey, dia akan hanya baca pencapaian Oktober sahaja. Kita buka file Excel ini. Okey. Dan file Excel ini sebenarnya agak berat kalau kita buka ni. Sebab apa? Kerana dia mempunyai data sekolah secara lengkap, keseluruhan sekolah pada tahun 2000, update 2020. Semua sekolah, termasuklah sekolah yang baru didaftarkan. Okey, jadi memang berat. File ni agak berat, kalau nak buka pun dia agak loading. Okey, dan bergantung kepada tahap kelajuan laptop dan komputer masing-masing ya. Okey. Jadi memang lambat buka file Excel rumusan analisis ni, tapak analisis ni offline ni memang agak lambat sebab dia nak membaca data satu negara punya sekolah. Baik, ini adalah paparan hadapan bagi analisis, tapak analisis. Okey, kalau ustaz-ustaz tengok di sini, kita ada pindah data, kemaskini sekolah baru. Okey, dan ini untuk pilihan kita. Baik, pilihan kita nak cek analisis sekolah. Jadi nanti kita akan pilih bahagian sekolah. Kalaulah ustaz-ustazah JUD ada kumpulkan, sudah gabungkan data untuk semua sekolah dalam daerah, nak buat jadi analisis daerah, nanti ustaz-ustazah boleh pilih PPD. Butang PPD. Baik. Okey, setelah kita buka tapak analisis ini,
Okey, tapak analisis Excel ini, okey, first langkah yang pertama kita klik pindah data untuk dia masukkan data daripada yang Excel tadi ke daripada Access tadi ke Excel ini. Okey, kita klik pindah data. Dia proses ini mengambil masa yang lama. Okey, memang mengambil masa yang lama, mungkin ada yang sampai 5 minit. Jadi harap bersabar sebab proses perpindahan data ni mengambil masa. Okey, jangan risau, memang dia akan ni. Kalaulah nasihat saya, kalaulah buat proses ini mungkin tak jadi, boleh ulang semulalah reset. Jadi folder analisa tu boleh disimpan, kopi ori dia di tempat yang lain. Kalau ada masalah, tukar baru. Ataupun untuk satu sekolah ni, guna, lepas tu untuk guna sekolah yang lain, tolong masukkan analisa, folder analisa yang ori, yang kosong. Okey, setiap sekolah buat begitulah supaya tak bercampur, tak bergabung maklumat dia, tak. Okey, supaya maklumat dia tak bercelaru. Tapak analisa dia akan baca dengan mudah. Okey, contoh tengok, daripada sini dia dah keluar maklumat sekolah yang ada dalam analisa ni. Okey, mengambil masa 1 minit 4 saat. Bergantung pada tahap kelajuan laptop masing-masing lah. Okey, lepas tu kita klik OK. Lepas kita klik OK, sebab kita nak dapatkan data analisa sekolah, kita klik sekolah. Dia akan keluar begini, inilah tapak analisa offline ataupun analisis offline kita, dan default setting dia memang keluar SK Desa Pinggiran Putra. Ini adalah sekolah kepada pembuat sistem ni. Okey, baik. Kita terus masukkan kod sekolah sahaja. Okey. Dan kita klik enter. Dia akan running automatic keluar. Okey, nama sekolah kita Oktober. Okey. Tahun ini boleh abaikanlah ataupun boleh diedit lah nanti. Okey. Baik, kalau tengok di sini dia dah keluarlah pencapaian. Okey, dia dah keluar pencapaian tahun 5 dan tahun 6. Okey, kalau tengok di sini murid, bilangan murid, dan ini jumlah yang menguasai. Okey. Jadi ustaz-ustazah boleh tengoklah dalam analisa tu, okey, berapa jumlah murid yang menguasai, berapa jumlah murid yang tak menguasai, dan boleh semak dengan pihak sekolah betulkah jumlah ini. Okey. Dan inilah purata keseluruhan pencapaian sekolah. Okey. Baik, ini sahaja step untuk ni, dan selepas tu kita boleh nak simpan pun boleh. Okey, nak simpan di sinilah. Okey, boleh cetak tekan butang PDF, dia akan simpan secara PDF dalam folder analisa tadi. Okey. Baik, untuk menu, okey, kalau dalam folder ni nanti dalam analisa PDF dia akan keluar, dia akan jana ataupun generate, dia akan keluar terus beginilah. Okey. Untuk ini tak perlu pun sebenarnya untuk simpanan pihak sekolah, tidak perlu hanya untuk sebagai semakan sahaja. Okey, hanya sebagai untuk semakan sahaja. Okey, mungkin ada sekolah yang nak semak pencapaian dia berapa, jumlah dia berapa. Jadi saya sediakanlah pilihan untuk ni. Tapi ini bukan yang akan dicetak disimpan pada sekolah. Yang akan dicetak disimpan adalah daripada analisis yang dijana daripada web portal. Okey, itu sahajalah penerangan saya. Okey, kita tengok nanti balik, kita boleh tengok balik dalam folder analisa tu, dia sudah ada yang ini. Ini analisa. Okey, kalau yang rajin nak buat analisa terus daerah dia, jadi tapak nanti tu, tapak di sini, setelah dia gabungkan dalam ni, semua satu daerah punya pelaporan, macam mana yang dia nak gabungkan tu, menggunakan option inilah. Okey. Okey. Bagi yang nak gabung itu, boleh gunakan import data keseluruhan.
Okey, jadi dia akan gabunglah beberapa banyak sekolah pun dia boleh gabung. Import dan gabung, dia perlukan 2 saja data dia, Jekof sekolah dan Jekof murid. Dia akan kalau gabung akan naiklah berapa jumlah sekolah. Cukup jumlah sekolah dalam daerah ustaz-ustazah. Jadi maksud dia sistem e-pelaporan yang ada dalam sistem tu adalah data daerah. Okey, lepas tu kalau ustaz-ustazah nak buat analisis daerah pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi itu sajalah tutorial untuk kali ini. Sekadar saya bagi panduan untuk buat analisis offline. Untuk panduan kepada JUD, bantu tengok analisis ataupun analisa pencapaian sekolah. Sekolah masing-masing. Okey. Jadi ini bukan untuk beri kepada PDS. Ini untuk semakkan JUD saja. Okey, dan ini bukan satu benda yang wajib. Okey. Ini adalah pilihan, tapi saya galakkan kepada semua JUD untuk buat ini untuk lihat pencapaian. Yang boleh dibaiki, kita baiki ikut panduan seperti mana yang disediakan oleh uh, Ustaz Cik Nur Mazlan daripada Sektor Pendidikan Islam. Itu saja panduan daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.